Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Hari ni aku ada akan buat video pasal manga. Aku nak bagi 3 jenis manga yang korang boleh baca masa MCO ni. Walaupun korang ni tak pernah baca manga ke, tak pernah tengok anime ke, tapi yang 3 ni yang okey lah bagi korang lah. Untuk yang first time ke siapa-siapa, itu memang sesuai untuk korang. Jadi yang ni aku bagi 3 ni. Yang 3 ni dia ada action, ada romance, ada komedi. Jadi cerita ni tak complicated, tapi dia pun tak simple. Dia dekat tengah-tengah ni. Yang dekat tengah je. Jadi aku harap korang boleh enjoy manga ni waktu tengah MCO ni, sebab waktu MCO ni ada yang tengah bosan ke, ada yang tengah pening-pening stres ke. Jadi korang nak tenang, korang nak enjoy baca ke, korang nak baca komedi, nak gelak-gelak sikit. Jadi manga ni aku sangat recommend dekat korang. Aku explain sikit-sikit kat korang. Aku harap korang sabar tengok video ni. Kalau panjang sikit, korang boleh skip, tengok ke manga terus, ataupun korang boleh tengok je video aku sampai habis. Kita start. Yang manga pertama yang aku nak beritahu kat korang ni, manga ni nama dia Solo Leveling. Manga ni genre action, adventure, fantasy dan webtoon. Manga ni daripada Korea. Cerita pasal manga ni, aku explain sikit ya. Dia pasal 10 tahun yang lalu dekat bumi. Muncul satu portal, yang dalam portal tu ada monster, ada raksasa. Dan portal ni muncul di seluruh dunia. Setiap negara akan muncul portal ni. Dan dalam portal tu ada raksasa yang suka membunuh manusia. Dan cara dia orang untuk survive, untuk dia orang lawan raksasa tu, dia orang dapat power, dia orang dapat kuasa untuk melawan raksasa tu. Dan sesiapa saja yang dapat power tu, dia dapat kuasa tu, dia orang dipanggil hunter. Dan hunter dia orang berlainan jenis. Ada yang magic, yang boleh menggunakan magic user, yang menjadi tank, yang kuat lah, yang boleh jadi tank. Lepas tu yang fighter, pahlawan, yang fighter. Lepas tu yang assassin, pembunuh. Dan satu lagi yang marksman lah. Marksman dalam bahasa Melayu dia penembak. Yang penembak. Ada 5 jenis ni yang ada, yang dalam menjadi hunter. Dan setiap hunter ni, apabila dia orang dapat kuasa, dia orang ada ranking dia orang sendiri. Yang bermakna yang paling rendah ada tu ranking E. Lepas tu yang atas dia D, atas dia C, lepas tu B, lepas tu A, lepas tu S. Pelaknya. S. Aku cerita sikit. Di mana yang watak utama dia, nama dia Jinwo. Jinwo ni dapat power menjadi hunter, tapi dia di ranking E, ranking yang paling rendah. Dia ni E yang paling rendah. Dan dalam kalangan E rank tu, yang ramai-ramai tu, dia adalah yang paling rendah. Dia antara loser among loser. Lepas tu, satu hari, Jiwo ni masuk ke dalam satu portal untuk pergi bunuh monster lah. Tapi dalam portal tu ada satu secret, satu rahsia, di mana dalam portal tu ada kuasa yang lain. Maknanya macam sepatutnya tu portal biasa je, tiba-tiba menjadi macam boss. Portal untuk boss. Jadi maknanya dalam portal tu macam-macam yang berlaku. Korang boleh baca dalam tu. Lepas tu Jinwo ni dapat kuasa daripada portal tu. Dia mendapat kuasa. Dan kuasa dia tu lain daripada orang lain. Kuasa dia boleh level up. Sebab tu nama dia solo leveling. Dia boleh level up.
Okay, biasanya hunter apabila dia dapat power, dia dapat kuasa dia, kalau dia D, maknanya sampai ke mati dia D, dia tak boleh jadi kuat lah. Kalau dia berlatih, dia tak akan jadi kuat. Tapi Jinwoo ni dia special sebab dia dapat power dia. Jadi maknanya kalau dia berlatih, dia menjadi paling kuat. Maknanya daripada E dia menjadi D. Dari D dia menjadi C. Dari C menjadi B. Maknanya dia boleh makin kuat. Tu yang power yang paling, itulah kuasa yang Jinwoo ni dapat. Okay, lepas tu yang manga sekarang ni, okay, yang korang akan baca adalah perjalanan hidup Jinwoo daripada dia paling rendah dan akan jadi yang paling tinggi, yang top. Jadi korang boleh baca dah, dia ada chapter, dia ada 110 chapter. Tapi 110 ni bukan yang habis lah. Ni baru season pertama. Maknanya akan ada season kedua. Tapi dia belum maklum lagi bila season kedua tu akan update. Jadi sekarang ni season pertama dulu. Dia ada 110. Tapi banyak ni, korang boleh baca lah. Okay, ni korang boleh baca perjalanan hidup dia macam mana. Okay, chapter ni paling best, sangat best. Aku sangat recommend kat korang untuk baca. Jadi jadi baca lah. Jadi apa lagi. Okay, untuk yang kedua, manga kedua, aku akan bagi korang Okay, ini adalah manga kedua. Manga kedua adalah Tales of Demon and God. Okay, ini adalah daripada China. Okay, genre dia adalah action, adventure, komedi, drama, romance. Okay, dia ni pasal ni, ceritanya pasal manusia pada zaman ni, dia orang struggle untuk survive daripada ancaman raksasa. Jadi dia orang nak lawan raksasa tu, dia orang akan jadi kuat. Jadi dia orang menjadi pahlawan lah untuk lawan balik dengan raksasa tu. Okay, tu pasal dunia dia orang lah. Okay, watak utama dia adalah Nelly. Di mana Nelly adalah orang yang paling kuat dalam dunia dia orang. Maknanya tak ada apa yang boleh tandingi dia. Lepas tu satu hari Nelly berlawan dengan 6DT Rain Beast. Yang DT ni dia macam semi-god lah. Yang semi-god raksasa semi-god. Dia lawan dengan Neko, 6 ekor. Aku guna ekor lah. 6 raksasa semi-god. Tapi dia terbunuh masa dia berlawan dengan 6 ekor ni, dan Sage lagi seorang. Jadi apa yang Nelly ingat apabila dia mati tu, maknanya semua dah berakhir lah. Semua dah akhir lah, semua dah tamat lah. Tapi tidak sebenarnya. Dia sebenarnya reborn. Dia lahir semula. Tapi dia lahir semula ke zaman lampau, di mana masa itu dia umur 13 tahun. Masa dia jadi yang paling kuat ni, umur dia dah beratus-ratus tahun. Tapi apabila dia mati, dia lahir semula umur dia 13 tahun. Tapi ilmu yang ada dekat kepala dia tu masih ada lagi, yang beratus-ratus tahun lagi. Jadi Nelly cuba untuk naik balik untuk jadi yang paling kuat bersama-sama dengan kawan-kawan dia. Okay, jadi dalam manga ni yang korang akan baca 276 chapter. Okay, perjalanan hidup Nelly daripada dia 13 tahun tu, dia lahir semula 13 tahun tu, dia jadi kuat balik guna ilmu-ilmu yang dia ada daripada zaman-zaman lampau ni. Zaman dia jadi yang paling kuat tu, jadi yang paling top balik. Jadi ni kita baca ni adalah perjalanan hidup dia bersama dengan kawan-kawan dia lah. Okay, jadi semua sekali 276 chapter
Dan manga ni masih lagi ongoing. Maknanya dia akan update seminggu sekali. Ataupun kalau tak seminggu sekali pun 2 minggu sekali. Okay, depends lah. Kalau dia cepat siap seminggu sekali. Kalau tak 2 minggu sekali. Okay, jadi 276. Okay, banyak je untuk korang isi masa lapang korang untuk baca semua ni. Okay, untuk yang chapter ketiga adalah, aku cari sini lah, chapter ketiga. Okay ni. Okay, chapter ketiga dipanggil apotheosis. Aku harap itu betul ya, apotheosis. Okay, the genre dia adalah action, fantasy, martial arts dan shonen. Okay, cerita ni pun pasal pahlawan. Di mana siapa yang paling kuat dia menjadi raja, siapa yang lemah dia menjadi hamba. Okay, typical. Memang biasa lah manga macam tu lah. Lepas tu watak utama yang bernama Lu Zen, aku panggil dia Zen je. Okay, Zen ni dulunya dia tu hamba. Dia seorang hamba kepada anak orang kaya lah. Okay, lepas tu paling sedih lagi, adik dia pun kena colek daripada orang yang lebih kuat. Dia pun menjadi hamba, slave hamba. Jadi one day dia jumpa sebuah buku yang ayah dia bagi. Bila dia baca buku tu, dia macam dapat satu cara untuk dia berlatih untuk jadi kuat. Okay, jadi buku tu memang buku yang powerful, memang kuat. Jadi dia practice setiap hari. Dia berlatih. Okay, dalam cerita ni, kalau orang berlatih untuk jadi kuat, makan masa bertahun-tahun untuk dia jadi kuat. Dia nak berlatih. Tapi Lu Zen, aku panggil Zen je. Tapi Zen ni dalam masa yang singkat, memang sekejap gila dia berlatih jadi kuat. Itulah power yang yang ayah dia tinggal. Jadi apa yang hebat sangat power yang ayah dia tinggal tu? Siapa ayah dia? Dia pun nak cari apakah kebenaran dia tu. Jadi ini manga ni pasal dia untuk jadi yang paling kuat lah, untuk jadi yang paling top. Biasalah cerita macam ni. Untuk dia jadi paling top. Okay, cerita ni ada 569 chapter. 569 chapter. Okay, memang banyak chapter satu. Tapi percaya, cerita ni masih lagi ongoing, maknanya banyak lagi, lebih daripada 500 tu. Maybe makan ribu maybe. Dan cerita ni dia update seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, depends. Kalau dia siap cepat, dia akan update cepat. Cerita ni memang sangat best. Aku sangat recommend kat korang untuk baca cerita ni. Okay, sebab cerita ni macam tak ada yang scene-scene yang BODOH. Tak ada yang stupid scene macam apa yang kita baca, hebat ke. Apa yang kita baca, hebat. Apa kita baca, wow, hebatnya. Okay, like that. Jadi aku harap ni akan dapat bantu korang untuk korang isi masa lapang korang kalau time MCO ni, ataupun untuk siapa-siapa yang tak ada kerja kat rumah ke, ataupun waktu-waktu yang korang rehat, okay, korang nak baca ke. Okay, aku harap ni akan bantu korang. Okay, kalau apa yang korang baca tu dah habis, korang boleh komen dalam channel aku, minta yang lain aku boleh bagi lagi. Aku ada banyak senarai. Kalau korang malas nak tanya aku, korang boleh cari sendiri. Dalam ni pun banyak lagi manga sebenarnya. Okay, korang perlu cari je yang mana ikut sesuai dengan korang, ikut yang mana yang best. Korang cari je dalam ni. Aku akan letak link manga ni dalam description dekat bawah tu. Jadi korang tekan je link tu. Dan aku harap apa yang aku bagi kat korang ni, korang boleh baca, korang boleh isi masa lapang korang.
supaya korang tak bosan lah. Okay, itu je daripada aku. Okay, terima kasih bagi siapa yang stay dengan aku sampai akhir ni, dengan aku membebel semua ni. Okay, Alhamdulillah semua. Okay. Okay, jangan lupa like and subscribe channel aku akan update lagi manga-manga lain. Kalau korang minta anime pun, aku akan update lagi anime lain kalau korang nak. Okay, itu je daripada aku. Bye.